Dalam video ni kita akan discover kisah seorang ibu yang membalas dendam terhadap pembunuhnya. Assalamualaikum, apa khabar korang semua? Kira harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, jaga kesihatan dan sentiasa berhati-hati walau di mana korang berada. So, tak nak cakap banyak. Benda yang membuatkan Carol tertarik untuk menceritakan story ni adalah dia punya kisah hidup tu agak mencabar, guys. Okey, dalam hidup kita memang akan menghadapi masalah, and sometimes tu masalah yang kita hadapi tu akan membuatkan kita jadi kemurungan. Dan bila kita jadi murung, adalah benda-benda yang mengarut kita akan buat untuk buatkan kita happy. Apa je yang mengarut? Bergaduh, rosakkan harta benda awam, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, dan akhirnya akan berzina dan mengandung. Senang cerita, benda-benda yang tak elok lah. Kenapa sampai boleh buat benda-benda yang tak elok? Sebab kita punya mental tak stabil, guys. Tengah murung kan. Dan benda-benda macam ni biasanya remaja-remaja yang baru nak membesar akan hadapi benda-benda macam gini, guys. Dan ianya akan jadi lebih teruk bila masalah yang tengah dihadapi oleh seseorang tu adalah berkaitan dengan family. Biasanya orang akan cakap kalau family tu bermasalah, anak-anak pun akan ikut jadi bermasalah juga. Sebab apa? Sebab duduk dekat dalam satu rumah. Masalah tu merebak satu rumah sampai tempias ke anak-anak. Tapi tak semualah. Ada je family yang bermasalah tapi anak-anaknya dah besar jadi orang yang baik. Sebab apa? Sebab budak-budak tu yang bila dah besar tu diorang boleh berfikir dengan betul dan dah matang, guys. And kebiasaannya kalau masalah yang dihadapi oleh seseorang remaja tu datangnya daripada family and masalah tu tak pernah settle, bila remaja tu membesar, mungkin akan jadi lebih teruk, guys. And this story is about Marian Batchmeyer, pernah menjadi seorang remaja yang hidup dalam masalah, and the problem is coming from the family, and the problem they are facing tu tak pernah settle sampai hidup dia jadi tunggang langgang. Tapi dia ada common sense, iaitu kasih sayang kepada seorang anak. Korang boleh nampak tak? Sebuah cerita yang sangat-sangat interesting. Tak kisahlah kau teruk macam mana sekalipun, but sometimes tu mesti akan ada common sense dalam diri kita. Let's go to the story. Kalau korang tengah cari game yang best untuk dimain masa korang tengah free, Carol ada jumpa satu game yang best gila dan korang boleh main dengan kawan-kawan korang. Yang menariknya, game ni cross-platform. Maknanya andai kata korang main dengan menggunakan handphone, tak kisahlah iOS atau Android, korang boleh jumpa member-member korang yang main dekat PlayStation atau PC, guys. Korang mesti tahu punya game apa? Mestilah Genshin Impact. Genshin Impact adalah sebuah world action RPG game yang dimana dia punya storyline memang best gila, dia punya grafik memang superb, and dia punya gaduh-gaduh pun memang jangan cakap lah, babe, terpaling padu, woi. Dalam game ni korang akan masuk ke dalam dunia Teyvat, dan dalam tu ada 7 kawasan yang korang boleh terokai. Baru-baru ni Genshin Impact ada update yang terbaru, iaitu version 3.4 yang dipanggil sebagai The SQ Site Night Chime, yang di mana dekat dalam version tu diorang ada tambah beberapa benda baru seperti tempat baru iaitu Desert of Hadramavert, yang di mana dekat dalam tempat baru ni ada map baru, ada quest baru, L-Item Story Quest, ada puzzle baru. Memang banyak benda baru yang korang boleh explore dekat dalam game ni, guys. Selain tu diorang juga ada update senjata baru iaitu Light of Foliar Incision, yang di mana ianya adalah sejenis pedang, guys. Ada boss baru pula iaitu Setek Wenet, dan agak mencabar untuk korang fight dengan Setek Wenet tu, guys. Diorang juga ada skin baru iaitu Ayaka skin dan juga Lisa skin, dan event jangan cakap lah weh. Memang banyak gila event yang ada dekat dalam game ni sekarang, guys. Memang seronok gila, guys. Itu sebab Carol kalau bosan main Genshin Impact ni, guys, jom try Genshin Impact. Confirm korang suka punya, guys. Korang just klik je link dekat description atau komen di bawah untuk download, guys. See you there, guys. So guys, nama dia adalah Marian Batchmeyer, tapi Carol akan sebut sebagai Mary untuk memudahkan Carol untuk sebut nama dia dan untuk memudahkan korang untuk mendengar dan faham. Okey, masa Mary kecil, dia dibesarkan dekat Sarstedt di Jerman, dan dia hidup dekat situ pun bersama-sama dengan mak bapak dia. Bapak dia adalah seorang bekas tentera Nazi, dan keluarga diorang ni boleh dikatakan sangat-sangat taat kepada agama. Diorang beragama Kristian, and even family diorang tu taat pada agama pun. Tapi guys, bapak dia ni ada satu masalah, iaitu masalah kuat mabuk, kuat minum, suka minum arak. Kalau agama Kristian, diorang boleh minum arak dan diorang anggap arak tu adalah salah satu pemberian daripada Tuhan. Itu apa yang diorang anggap lah. And apa yang Carol cakap ni adalah sebagai ilmu pengetahuan kepada korang semua. Kita orang Islam tetap teguh dengan ajaran yang di mana arak tu haram di sisi agama. So guys, bila bapak dia ni kuat minum arak, maka korang sendiri dah boleh nampak kan, bila kuat mabuk, kuat minum arak, balik je rumah memang kena tibailah anak beranak diorang ni, guys. Selain Mak Mary, Mary pun adalah salah satu mangsa pukul bapak dia time bapak dia tengah mabuk tu, guys.
Jadi disebabkan bapa dia ni kaki mabuk and kaki pukul, Mak Mary buat satu tindakan bijak ataupun satu keputusan yang bijak dengan cara bercerai dengan bapa dia. Bila diorang dah bercerai, Mak Mary pun berkahwinlah dengan lelaki baru. Jadi Mary dapat ayah baru, iaitu ayah tiri dia. Mula-mula tu ingatkan bila dah dapat ayah baru okey lah sikit kan. Rupa-rupanya bapa tiri dia ni seorang yang semua benda nak kena dengar cakap dia. Semua benda dia yang betul. Dia tak ada salah langsung pun. Dia lebih kurang macam seorang diktator guys. Semua orang yang ada dekat dalam rumah tu, yang duduk dekat dalam rumah dia, semua kena dengar cakap dia. Dia tu jenis tak pukul, tapi dia adalah seorang pemarah guys. And then guys, sampai satu masa tu Mary ni adalah buat salah sikit, kira macam tak dengar cakap bapa tiri dia tu. And then diorang satu family pun bergaduh. Dengan maknya Mary backup bapa tiri dia. Lepas tu dengan bapa tiri dia marah Mary. Huru-hara lah senang cerita. And finally Mary dihalau keluar daripada rumah tu. And time ni Mary baru je berumur 15 tahun guys. Jadi pada tahun 1966 Mary melahirkan anak dia yang pertama ketika dia berumur 16 tahun. Disebabkan tiada pendapatan yang tetap dan hidup merempat dengan kawan-kawan liar dia tu, akhirnya dia terpaksa hantar anak dia tu ke rumah anak yatim guys. And then pada umur 18 tahun dia melahirkan seorang lagi anak. Anak dia yang ni dengan laki yang lain pula, bukan laki yang sama Anak yang kedua ni pun dihantarkan ke rumah anak yatim guys. Dan based on apa yang Kero baca, masa dia tengah mengandung anak dia yang kedua tu, dia telah dirogol oleh lelaki yang tidak dikenali guys. Pada tahun 1972 dia ada boyfriend baru yang bernama Christian Berthold, and Mary pun mengandungkan anak Christian tu. Tapi malang sekali lagi guys, Christian tak bersetuju untuk berkahwin dengan Mary. Dan kali ni disebabkan dia dah bekerja, dia buat keputusan untuk menjaga anak yang dia dah mengandung tu, iaitu anak dia yang ketiga ni, dan diberi nama sebagai Anna. So guys, daripada Anna kecil sampailah Anna berumur 7 tahun, hidup Anna ni memang dekat pub je guys. Si Mary tu guys, dia akan bawa Anna pergi ke pub dan melayan si Anna tu macam orang yang dah dewasa. Contoh macam benda-benda yang Anna boleh buat, Mary akan suruh anak dia tu buat sendiri. Kau pergi basuh baju sendiri, kau pergi basuh pinggan sendiri, kau pergi uruskan diri kau sendiri, pergi sekolah, daftar sekolah, mak busy kerja, macam gitu, dan macam-macam lagi lah. Pada 5 Mei 1980, time ni si Anna ni dengan si Mary ada bergaduh mulut sikit lah. Jadi si Anna pun buat keputusan untuk ponting sekolah. Jadi guys, masa si Anna tu tengah jalan-jalan, sebab dia ponting sekolah kan, dia pun jalan-jalan dekat kawasan sekitar tempat dia tu. Si Anna tu adalah ternampak beberapa ekor kucing, and kucing tu semua berada dekat halaman sebuah rumah. Jadi tanpa berfikir panjang, si Anna pun terus pergi ke rumah tu dan main dengan kucing-kucing tu semua. Time ni Anna ni berada dekat luar rumah yang tadi tu Jadi owner kepada rumah yang Anna masuk untuk main dengan kucing tu, ternampaklah si Anna ni ada dekat depan rumah dia. Jadi si owner rumah tu pun terus grab tangan Anna and bawa Anna masuk ke dalam rumah dia guys. Masa dekat dalam rumah tu, Anna telah diperkosa. Lepas dia owner rumah tu dah rogol si Anna, dia terus cekik Anna dan Anna pun mati serta merta. Selepas Anna didapati tidak bernyawa, maka si owner rumah tadi tu pun terus ikat tubuh badan si Anna tu dan masukkan Anna ke dalam sebuah kotak, dan kemudiannya kotak tersebut ditinggalkan di tepi tebing sungai guys. Nah, dipendekkan cerita, owner rumah yang rogol si Anna tu dah bertunang, and tak tahu macam mana tunang kepada owner si rumah tadi tu boleh tahu yang si owner rumah tu dah bunuh budak si Anna. Kero cuba juga cari macam mana tunang dia boleh tahu, tapi tak jumpa guys. Apa yang pasti, tunang kepada owner rumah tu yang buat report polis, and then kemudiannya owner rumah yang rogol si Anna tu pun ditangkap, and dia mengaku dia yang buat semua benda tu guys. Nama dia adalah Klaus Grabowski, berumur 35 tahun, dan dia bekerja sebagai tukang potong daging guys. Dan mengikut rekod polis, sebelum dia bunuh budak si Anna tu pun, dia dah pernah melakukan gangguan seksual ke atas 2 orang gadis bawah umur dan dipenjarakan. So mangkuk ayun ni memang problem lah, senang cerita guys. Bila polis tanya kepada si Klaus Grabowski ni, kenapa kau bunuh budak ni? Yang 2 orang sebelum ni kau tak bunuh pun, kenapa yang ni kau bunuh? Dan si Klaus Grabowski tu pun jawab, dia bunuh si budak Anna ni sebab Klaus dah suruh si Anna tu rahsiakan benda ni. Tapi Anna ugut si Klaus tu, yang di mana kalau si Klaus tak bagi duit, Anna akan bagi tahu mak dia yang si Klaus tu rogol si Anna. Kau nampak? Itu adalah kenyataan daripada Klaus. Kero tak tahu nak percaya ke tak, sebabnya Anna tu baru je 7 tahun guys. Selepas 10 bulan Anna dibunuh, maka pada 6 Mac 1981, jam menunjukkan pukul 10 pagi, si Mary pun masuk ke dalam mahkamah untuk kes perbicaraan pembunuhan anak dia tu guys. Bila si Mary masuk je ke dalam courtroom, tak cakap banyak, dia terus berdiri dekat belakang Klaus, dia keluarkan pistol and dia lepaskan tembakan sebanyak 7 kali dekat belakang Klaus, dengan serta-merta Klaus terus mati dekat situ guys.
Actually peluru yang kena dekat Klaus tu 6 tembakan guys. Ada 6 peluru yang terkena dekat badan Klaus, tapi satu tersasar lah, tak kena kat siapa-siapa pun guys. Lepas je si Mary dah mendapati yang si Klaus tu dah tak bernyawa, dia pun terus campakkan pistol dia ke bawah and terus serah diri kepada polis. Dekat dalam courtroom tu kan ada polis. Kira lepas je si Mary tu tembak, dia terus tunduk and serahkan diri kepada polis. Langsung tak ada cubaan untuk melarikan diri guys. Kira macam orang kata tu dendam dah terbalas lah. Pasrah je apa yang jadi. Jadilah penjara lah, macam gitulah. Untuk pengetahuan korang, selepas Mary terima berita mengenai kematian anak dia sejak daripada 5 Mei 1980 sampailah 6 Mac 1981, setiap hari selepas dia habis bekerja, dia akan turun ke bawah pub tempat dia bekerja tu and dia akan praktis menembak semata-mata untuk membalas dendam kematian anak dia tu guys. So guys, selepas Mary ditahan, dia punya kes tu memang heboh satu dunia guys. Seluruh dunia punya media datang ke Jerman untuk follow up this case and sampaikan si Mary tu menerima duit yang sangat banyak selepas dia menceritakan perkara yang terjadi ataupun perkara yang sebenar. Kiranya si Mary tu dia menjual cerita lah. Cerita tu memang betul, tapi konsep dia macam gini guys. Mary akan cakap dengan orang tu, kalau kau nak cerita ni kau bayar aku. Kau nampak tak? Disebabkan banyak gila media company yang nak si Mary punya cerita, diorang sanggup bayar sampai 1 juta ringgit Malaysia kalau di convert dengan mata wang pada masa sekarang ni guys. Dan semua duit tu dibuat untuk menampung pembiayaan kos guaman si Mary tu guys. Pada mulanya masa Mary ditahan reman, ramai gila orang yang hantar bunga, hantar hadiah, hantar surat sebagai tanda support kepada dia. Tapi bila ada satu media company publishkan kisah hidup sebenar dia, yang di mana Mary sebelum ni dia ada 2 orang anak luar nikah, bapak dia seorang Nazi and hidup dia tak tentu arah, maka sejak daripada tu orang macam dah tak berapa kisah dengan cerita dia lagi guys. Jadi bila dah keluar masuk mahkamah beberapa kali, Mary pun dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Dan selepas 3 tahun berada dekat dalam penjara, dia berjaya keluar disebabkan tingkah laku dia yang baik dekat dalam penjara tu guys. Pada tahun 1985, Mary berkahwin dengan seorang cikgu dan berpindah ke Ghana. Pada tahun 1990, dia bercerai dengan cikgu tu dan berpindah semula ke Jerman selepas dia mendapati dia menghidap kanser pankreas. Pada tahun 1995, dia mendedahkan kenapa dia bunuh si Klaus tu, yang di mana dia cakap sebelum dia nak bunuh Klaus tu, actually dia dah fikir masak-masak dulu guys. Memang dia kena bunuh Klaus untuk mengelakkan si Klaus tu terlepas daripada hukuman dan juga mengelakkan Klaus tu menyebarkan fitnah terhadap anak dia. Tadi kan Kero ada cerita yang si Klaus tu bagi tahu dekat polis kenapa dia bunuh Anna. Pasal Anna ugut Klaus tu untuk minta duit dengan dia semualah. Tapi guys, actually benda tu macam memang nampak lah si Klaus tu membohong. Si Klaus tu cuba untuk protect diri dia, tapi dia membuat satu fitnah terhadap Anna guys. Itu adalah salah satu faktor kenapa Mary pergi bunuh si Klaus tu guys. Jadi secara ringkasnya, cerita pasal Mary and Betchmeyer habis dekat sini guys. So how this story? Bagi korang lah kan, adakah patut si Mary tu bunuh si pembunuh Klaus tu guys? Kalau ikut dalam Islam tak boleh balas dendam, tak elok. Dia buat kita jangan buat dia. Macam ada satu kes yang di mana bapak dia orang Islam and anak dia mati dibunuh. Masa perbicaraan, bapak dia siap peluk pembunuh tu and dia siap cakap yang di mana dia maafkan kesalahan pembunuh tu. Cerita ni pun pernah viral suatu ketika dahulu guys. So you guys can see right? Okay, kesimpulan dia dekat sini, actually kita sebagai manusia ni, lagi-lagi kepada adik-adik di luar sana, jangan bertindak mengikut emosi. Andai kata korang tengah marah kan, ataupun emosi korang tengah tak stabil, apa kata korang cuba untuk ingat Allah, ambil wuduk, solat sunat, zikir, and insya-Allah selepas korang dah rasa tenang, korang cuba untuk gunakan otak korang dan berfikir secara waras, berfikir dengan betul sebelum melakukan apa-apa jenis tindakan yang korang akan buat. Fikir dulu. Kita semua ni manusia yang tak perfect guys, sentiasa melakukan kesilapan. Jika korang ada buat silap, cuba fikir mana satu silapnya, and lepas dah sedar yang korang memang buat silap, korang take note benda tu and then korang move on dan jangan buat lagi kesilapan yang sama. Kero cakap ni bukan apa, untuk mengingatkan diri Kero sendiri juga guys. Kero pun banyak juga buat silap and samalah juga kita semua guys. Kira macam kita sama-sama mengingatkan guys. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat rahmat daripadanya guys, insya-Allah. Sekian from Kero Series, until next time, see you soon. Assalamualaikum.